Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Dan selamat menyertai lagi satu sesi di mana saya akan dedahkan kamu kepada parts of speech. Parts of speech maksudnya dalam satu ayat itu ada noun, ada verb, ada adjective dan lain-lain lagi. Conjunctions, prepositions. So, hari ini saya ingin dedahkan satu perkataan yang mempunyai parts of speech yang berlainan. Maksudnya perkataan itu digunakan sebagai verb dan digunakan sebagai noun. Ataupun ia digunakan sebagai verb dan sebagai adjective. Jadi fokus saya di sini. Maksudnya satu perkataan yang boleh digunakan as different parts of speech. Ia boleh digunakan sebagai noun, verb ataupun adjective, verb dan sebagainya. So hari ini kita boleh lihat di papan. Perkataan walk. Jadi inilah dipanggil phonetic transcription. Cara kita menulis phonetics, simbol-simbol sebutan ialah walk. Biasanya k. Tapi k itu kita tak boleh cakap sampai sangat kuat daripada depan walk. Begitu jangan. Walk. Sikit saja. Walk. Sikit cukup. So ini adalah simbolnya. So, perkataan ini walk digunakan sebagai verb kata kerja. Ia digunakan sebagai noun juga. Jadi dia ada parts of the speech untuk perkataan ini dua. Walk sebagai kata kerja, verb. Walk sebagai noun. Noun itu kata nama. Okay, so biar saya buat ayat dengan perkataan walk sebagai verb dan walk sebagai noun. Sebenarnya walk ini ada dua maksud. Verbnya ada dua maksud. So maksud yang pertama yang sangat biasa dan kerap kita gunakan. Yang ini verb ini, walk ini digunakan sebagai berjalan kaki. So, saya akan bina ayat untuk menunjukkan kamu berjalan kaki itu senang. Ini kata asal sebelum kita tambah eds atau ing. Jadi dia digunakan untuk perkara yang berlaku setiap masa untuk I, you, we dan they ataupun banyak orang. So, contoh saya beri satu contoh yang biasa. I, you, we, they. Jadi kata kerja jangan tambah s. We walk to school. Jadi di sini walk artinya berjalan kaki. Dan maksud kita setiap masa, setiap kali atau 5 kali sehari, seminggu. Walk yang part of speech itu sebagai kata kerja. Ada lagi satu maksud. Maksudnya menemani, accompany or accompany. So contoh yang senang, contoh saya boleh tulis, mungkin saya cakap I walk my aunt walk home. Jadi di sini maksudnya menemani. Menjadi teman dia. Jadi English menemani kita boleh sebut a company also boleh. Atau accompany
sama erti. Okay, so I walk my aunt home. Saya menemani auntie saya balik ke rumah. It means I accompany my aunt home. Sekarang parts of speech untuk walk yang kedua sebagai noun, kata nama. Kata nama kita boleh tulis a and the di hadapan. Saya beri satu contoh yang senang lah. Contohnya mereka mengambil, so they take, mengambil. They take. Kemudian saya tulis a walk in the park. So ini sebagai, ini berjalan kaki juga, okay? Tetapi sebagai kata nama, yaitu activity, sebagai activity. Jadi sebagaimana kita tahu, activity itu ialah perbuatannya, okay? Bukan membuat tetapi perbuatan. Jadi jika kita panggil dia nama terbitan as a verb, okay? So itu dia parts of speech. Saya fokus kepada satu perkataan yang memainkan beberapa peranan, dan walk memainkan peranan sebagai kata kerja, artinya berjalan kaki. Lagi satu artinya menemani, dan walk sebagai noun, kata nama, nama terbitan, yaitu sebagai perbuatan, bukan membuat tetapi perbuatan sendiri, aktivitinya. So walk ini sebutannya walk, ini sebutan phonetic transcription. Walk ialah verb, walk ialah noun. Kalau verb dua arti, satunya berjalan kaki, satunya menemani atau accompany. We walk to school, I walk my aunt home. Sebagai noun, they take a walk in the park. They take a walk in the park maksudnya di sini satu, jadi belakang itu nama, belakang itu noun, macam a bag, a book, okay, a person. Alright, so ini dia parts of speech untuk sesi ini. Okay, saya harap kamu suka akan bab ini ya. Saya ingin mencoba berjenis-jenis bahagian bahasa supaya kamu lebih berminat juga. Daripada setiap masa tumpukan kepada grammar, saya diversify ya. Saya memberi kita pendedahan yang berlainan. Okay, baiklah, setakat itu sahaja untuk sini. Sekarang ke sini. Jadi saya ada pengumuman di sini. Seperti kamu tahu, saya sedang menulis buku kedua. Tinggal 5 bab habis buku ini. Tapi kerjanya banyak lagi sebab selepas habis 5 bab ini, saya sudah sampai ke bab ke-35. Buku ini 40 bab. Jadi 40 bab, saya sudah sampai ke bab ke-32, tinggal 5 bab. Tetapi kerja belum habis. Kita fikir 5 bab, okey lah. Tapi belum habis. Sebab apa? Saya mesti tulis jawapan. Bekalkan jawapan di belakang buku. Lepas itu baru saya akan, waktu saya mula menulis jawapan, saya akan memohon untuk ISBN, dan apabila ISBN sampai, saya rasa buku itu pun sudah siap, dan saya terus hantar ke kedai kilang pencetak buku untuk mencetak. Dan kalau kita tengok ini book 1, book 1 kita tengok biru belakang sini, biru, latar belakangnya biru. Book 2 saya sudah suruh designer untuk design kulit buku level 2. Level 2 itu warna di
Di sini di apa? Di latar belakangnya warna ungu, purple. Very beautiful color. Jadi bukunya sini purple color. So that is level 2. So level 2 saya menggunakan dui bahasa. Maksudnya bahagian penerangan dan nota saya buat dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggris atas permintaan ramai daripada subscriber yang sekarang pun sudah menjadi pelajar saya. Mereka meminta saya untuk buat penerangan dalam bahasa Melayu. So saya cakap okey, boleh, tiada masalah. Masalahnya makan sedikit masa sebab mesti buat 2 kali. Okey, tapi itu tidak mengapa jugalah. Saya rela dan saya suka juga untuk membuat ini satu cabaran baru untuk saya. Dan di samping itu seperti saya telah sebut banyak kali, demi subscriber saya, terutama yang sudah menjadi pelajar saya, seperti saya pernah sebut juga, saya rasa berbaloi untuk membuatnya, untuk meluangkan lebih sedikit masa membuat penterjemahan. Saya rasa berbaloi lah, kerana banyak daripada subscriber saya sudah menjadi peminat yang taat dan sudah tukar menjadi pelajar saya juga. Okey, baik. Sebahagian ini ada online kelas. Sekarang sudah bulan Oktober. Jadi bulan depan November mulalah saya lancarkan kursus baru. Kursus bulan Julai yang telah saya bermula, tinggal 2 kali habis kursus. Itu bahagian reading dan grammar. Kedua-dua kelas itu akan tamat pada pertengahan bulan Oktober. Jadi bulan November saya lancarkan kursus baru. Jadi kursus baru saya ini pada bulan November, saya mengatur begini, kelas individu perseorangan. Maksudnya seorang guru, seorang pelajar, atau pasangan, 2 pelajar, seorang guru. Pasangan di sini pair, bukan setakat suami isteri sahaja, ataupun adik-beradik, kawan-kawan pun okey juga. Kumpulan. Bahagian kumpulan saya akan buat 2. Satu kumpulan kecil, satu kumpulan besar. Yang kecil itu khusus untuk speaking dan make sentences. Sebab saya mendapati kumpulan yang besar tidak izinkan pelajar yang menyertai kursus itu mempunyai peluang yang banyak. Kerana ramai orang. Kalau ramai orang, setiap orang diberi sedikit masa sahaja untuk membuat persembahan. Contohnya percakapan. Kalau saya beri topik atau tidak beri topik, dia ingin bercakap sesuatu, masanya terhad sebab ramai orang. Begitu juga dengan membina ayat. Kalau saya beri satu perkataan, dalam kelas itu ada 15-16 orang, saya tidak boleh memberi banyak peluang. Mungkin buat lagi satu ayat, sebab dalam masa yang singkat itu, saya mesti membetulkan setiap binaan ayat. Dan biasanya saya beri perkataan, pelajar terus membuat ayat sendiri, dan saya betulkan, semua orang tengok. Jadi apabila semua orang tengok, mereka sedang belajar. Waktu saya membetulkan ayat, saya bagi tahu mengapa ayat ini salah, apakah caranya agar ayat ini betul. Jadi makan masa. So jikalau satu kelas 16 orang, 15 orang, mungkin kadang-kadang satu ayat, satu perkataan pun tidak dapat habis sebab ramai di antara pelajar membuat kesalahan. Jikalau banyak di antara pelajar tidak buat kesalahan, maka okey. Kadang-kadang ada juga pelajar buat kesalahan sini, kesalahan sana. Jadi saya betulkan. Saya tidak boleh setakat membetulkan, saya mesti terangkan mengapa dia salah dan bagaimana membetulkannya. So bagi itu, bagi speaking dan make sentences, saya akan kecilkan kumpulan. There is no other option. Dan kumpulan besar bolehlah, listening, reading dan grammar itu tiada masalah. Dan
Ini semua juga kelas online yang akan saya lancarkan pada bulan November. Untuk sekolah rendah, sekolah menengah, untuk SPM, MUWET, IGCSE iaitu sekolah international, O-level, IELTS untuk yang ingin pergi ke luar negeri di bawah Commonwealth. Ini IELTS untuk England, UK. Kertas peperiksaannya dikeluarkan oleh England dan Australia, dua gabung. Soalannya dua negara gabung. Jadi untuk pelajar-pelajar yang ingin ke New Zealand, Australia, England, Scotland, Ireland yang di bawah, atau negara-negara di Eropah yang di bawah England, ataupun IELTS di Malaysia. Saya ada pelajar IELTS yang ingin masuk ke Monash atau Taylor's University. Mereka atau The One Academy, mereka mengambil IELTS sebagai bukti mereka mempunyai tahap Inggeris yang diperlukan. So, lagi satu kelas penterjemahan. Maksudnya, saya akan mengajar pelajar bagaimana menterjemah dari bahasa Melayu ke bahasa Inggeris yang tepat, yang betul, dengan ayat susunannya yang betul. Okey? Tetapi English harian, bukan English pengkhususan seperti business, commerce, engineering. Itu tidak boleh lah. Sebab apa? Saya bukan bidang kepengkhususan itu. Jadi jikalau soalannya kalau wah seperti yang mengambil medik, perubatan, bagaimana menterjemah ini dari BM ke BI, saya tidak tahu. Sebab pengkhususan saya bahasa, so saya tidak dapat membantu. Okey, dan saya sedang berfikir juga, apakah kursus-kursus lain yang saya boleh bekalkan. Contohnya di kursus yang mana pelajar boleh dapat sijil daripada negara luar. Contohnya England, New Zealand, Australia, Amerika Syarikat. Saya sedang memikirkan. Dan saya juga berminat mengajar sertifikat dan diploma in education, pendidikan, untuk sesiapa yang suka mengajar dan ingin menjadi seorang guru yang berjaya. Okey, so sedang fikir, itu sedang fikir. Saya perlukan masa untuk fikir bagaimana dan cara saya membuatnya. Itu sedang fikir. Tetapi buat masa ini semua saya akan lancarkan bulan November. Dan untuk maklumat kamu, kelas-kelas yang saya sendiri buka itu sukatannya saya yang tentukan. Tetapi saya juga menggalakkan kamu sendiri buka kelas. Maksudnya individu kah, pasangan kah, 3 orang, 4 orang, di mana keperluan kamu adalah sama. Contohnya kamu ingin belajar ini untuk university, kamu ingin belajar membuat assignment. Jadi apakah perlu kamu belajar? Jadi kamu boleh beritahu saya lah. Ataupun kamu seorang guru, kamu ingin belajar bagaimana menyampaikan kuliah atau kelas kamu kepada semua pelajar agar mereka faham apa yang kamu ingin mengajar. Penerangan itu satu taktik. Ramai orang sendiri tahapnya tinggi, sendiri sangat pandai. Waktu dia mengajar, tiada orang yang faham. Tidak tahu dia cakap apa, dia sendiri yang faham. Orang Melayu atau orang Cina cakap syok sendiri. Dia sendiri syok di sana, cakap. Tapi pelajar semua begitu. Itu pun boleh cari saya. Ataupun ingin belajar percakapan dalam mesyuarat, dalam syarikat, kepada kawan-kawan semasa bermain golf atau bermain tenis atau berenang, ingin bercakap-cakap, boleh juga lah. Maksud saya setiap orang mempunyai keperluan yang berlainan. Jadi kalau masuk kumpulan mungkin agak susah sebab
tidak dapat apa yang sendiri mau. Jadi bolehlah, you can request, boleh request daripada saya apa kamu ingin belajar untuk membantu kamu bekerja, membantu kamu mengajar anak, membantu kamu dalam university, membantu kamu dalam penulisan email, report, assignment, atau berbual-bual, happy, just talking casually, begitulah. So itu semua boleh diatur, tiada masalah. Okay, so sama ada kamu suka kumpulan atau individu atau kumpulan kecil, okay juga. Saya rasa okay. Pokoknya kamu boleh memperbaiki diri, pokoknya kamu akan dapat belajar bahasa Inggris demi pekerjaan atau demi pengajian sendiri. Itu paling penting. You get what you want. So WhatsApp kepada saya lah, 0197878299. Dan bagi sesiapa yang ingin membeli buku saya, Book One, tinggal 4 buah buku habis, finish. Sekarang ada stok lah yang 4 buah ini. Jikalau ingin membeli, silalah WhatsApp kepada saya juga, 011978782999. Silalah WhatsApp kepada saya dan saya akan menghantar buku kepada kamu. Okey? Dan kalau kamu ada menonton video-video saya baru-baru ini, saya ingin maklumkan bahawa saya tidak lagi menjawab soalan-soalan yang dikemukakan di ruang komen. Jadi ruang komen untuk komen, dan saya terima komen yang positif sahajalah. Okey? Jadi saya tidak lagi menjawab soalan-soalan. Okey? Setakat ini sahaja. Saya berharap kamu beri saya like, share dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Sekian, terima kasih kerana menonton video saya. Dan selamat tinggal.